Dibawakan kepada anda oleh danaibnukhaldun.com. Umat manusia dalam tempoh yang telah lama. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat pemfarduan puasa, Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu puasa seperti mana telah difardukan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi dalam memahami ayat ini, ulama mufassirin membuka kemungkinan bahawa kama kutiba alal ladzina min qablikum itu merangkumi, boleh difahami sehingga kepada zaman Nabi Adam alaihi salam. Kerana zaman Nabi Adam sebelum zaman kita, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para anbiya yang lain. Jadi sekiranya puasa ini telah dilalui oleh generasi-generasi yang lalu, maka puasa ini adalah keperluan manusia yang sangat penting sehingga ia dijadikan syariat sepanjang zaman. Maka dengan kita merasakan kita ini adalah orang yang disyariatkan, bukan yang pertama, itu akan memberi kepada kita keringanan untuk kita turut berpuasa. Kerana telah ramai orang sebelum kita berpuasa. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, orang telah berpuasa. Jadi, syariat yang langka ini merupakan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada sekalian manusia, dan ia pastilah memiliki hikmah-hikmah yang banyak. Dan hikmah puasa ini tidak dapat disangkalkan lagi dari segi kesihatan. Hikmah puasa ini tidak dapat disangkalkan lagi dari segi kerohanian. Bahkan hikmah puasa ini juga membina unsur-unsur keintelektualan. Bagaimana? Pernah disebut bahawa ikan paling banyak kandungan omega 3-nya apabila dia berada dalam keadaan hibernasi ataupun berpuasa. Contohnya ikan Salmon. Ketika mana dia sedang merentas pergunungan untuk bertelur itu, ketika itulah omega 3-nya paling tinggi. Sehingga orang menyasarkan mereka pada ketika itu. Ikan-ikan seperti ikan haruan, ikan keli, ketika mana mereka sedang bertapa di dalam tanah, itulah keadaan mereka yang paling tinggi kandungan omega 3. Dan manusia sendiri mampu untuk menghasilkan omega 3 apabila mereka berpuasa. Dan omega 3 ini sangat bermanfaat untuk minda dan pembangunan otak manusia. Jadi banyak lagi hikmah-hikmah yang tersembunyi. Marilah sama-sama kita mematuhi syariat Allah dan menjadi semakin hari semakin saleh. Dan yakinlah bahawa setiap yang Allah syariatkan ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Jom bersama kami menderma ke Dana Pembangunan Sekolah Ibnu Khaldun. Layari www.danaibnukhaldun.com. Sumbangan hari ini untuk generasi masa hadapan.